بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada pagi ini. Itulah dalam kelas Asmaul Husna. Baik. Jadi kita sambung perbahasan kita pada membahaskan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Latif. Baik. Jadi kita dah bahaskan sebelum ini berkenaan dengan Al-Latif dan juga beberapa makna yang disebutkan dari para ulama dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi kita sambung balik kehalusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah bincang sebelum ni perbezaan antara Al-Latif dengan Al-Rafiq. Al-Rafiq dengan Al-Latif. Kita dah bincang kan perbezaannya, dan juga kita sebutkan dalil-dalil daripada Al-Quran. Baik, baik, dalam Al-Quran nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Latif lebih kurang disebutkan sebanyak 7 kali. Pertama, dalam surah Al-An'am ayat 103. Alam tara anna Allah anzala minas sama' la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu dia tak dicapai, tak boleh dicapai dengan penglihatan. La tudrikuhul absar ai fi dunya, di dunia. Dia tak boleh dicapai dengan penglihatan di dunia. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kata apa? Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ma'nahu la tuhitu bihil absar. Allah SWT tak mampu untuk diliputi oleh pandangan, di pandangan makhluk. Wa huwa yuhitu biha, sedangkan Allah lah yang meliputi mereka. Allah lah yang meliputi pandangannya, ilmunya terhadap mereka. Baik. Kemudian disebutkan oleh Qatadah, wa huwa a'zamu min an tudrikuhul absar. Allah SWT lebih maha agung, tak mampu untuk dicapai oleh penglihatan. Baik. Kemudian dalam dikatakan di sini, yang dimaksudkan dengan ayat ini, la tudrikul absar ay la tarahul absar. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, bukan maksudnya di sini, ayat ini bukan bermaksud la tarahul absar, bukan maksud dia tak mampu dilihat oleh mata, bukan. Itu tak betul. Makna ayat ini la tudrikuhul absar ay la tuhitu bihil absar. Dia tak dapat maksudnya apa dia? Allah itu tak dapat diliputi oleh pandangan mata. Pandangan mata makhluknya. Apa maksud diliputi? Maksudnya kita tak boleh liputi Allah tu. So ayat ni kalau tengok, sebab itu ayat ni kalau kita tengok apa
disebutkan oleh ulama tafsir bi annahu wa nadhiru jawaz wasfihi bi annahu yura wa la yudrak. Maksudnya sifatkan apa? Allah SWT ini boleh dilihat. Boleh dilihat di mana? Di akhirat nanti. Sebagaimana yang dipegang oleh ahli sunnati wal jamaah, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. So, mereka akan melihat wajah orang-orang beriman berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka melihat. Kalla innahum yawma idzin an rabbihim lamahjubun. Dalam surah Al-Mutaffifin. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan kepada kita berkenaan dengan orang-orang yang kafir, di kalangan musuh-musuh Allah, orang-orang yang kafir, maka kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15 Allah kata tidak sama sekali, sesungguhnya mereka yakni musuh-musuh Allah pada hari itu benar-benar terhijab, yakni terhalang daripada melihat Tuhannya, daripada melihat Allah. Satu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebut apa dalam mentafsirkan ayat ini. Imam Syafi'i kata apa? Fihi dalalatun ala anna awliya Allahi sayarau satara Allah ataupun sayara Allah atau sayara rabbahum. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita tengok dalam ayat ayat surah Al-Mutaffifin, disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, kata apa? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun dalalatun ala anna awliya Allahi yarawna Allah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Fi qoulihi ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Imam Asy-Syafi'i, dalalatun ala anna awliya Allahi yarawna Allah. Ayat ini, ayat surah Al-Mutaffifin, ayat 15, adanya petunjuk yang menunjukkan bahawasanya wali-wali Allah, yakni orang-orang beriman akan melihat Allah, yarawna Allah. So ada kontradik tak dengan ayat yang kita tengah baca ni, la tudrikuhul absar? Dia tak dapat diliputi oleh penglihatan. Bukan dia tidak dilihat, dia tidak boleh dilihat, bukan. Sebab itu salah kalau kita terjemah la tudrikuhul absar, dia tidak boleh dilihat dengan pandangan. Tak tepat. Walaupun kita kata walaupun kita maksudkan dengan di dunia, maksudnya dari sudut bahasa pun tak tepat, kerana idrak dia makna lebih. Dia bukan setakat lihat, bahkan dia meliputi. Macam kita kata kita ada mouse depan kita ni. So pandangan saya meliputi semua. Maksudnya dari setiap sudut berlakunya ihatah, berlakunya liputan. So kita nampak. Kan? Itu maksud idrak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak mungkin dapat diliputi daripada setiap sudutnya, daripada setiap sudut Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat diliputi oleh pandangan makhluknya. Nampak? Maksudnya la tudrikuhul absar, dia tak dapat diliputi oleh pandangan. Itu maksud diliputi tu. Sebab ayat-ayat yang banyak lagi menjelaskan bahawasanya kita akan melihat Allah di akhirat kelak, tetapi bukan di dunia. Sebab itulah apa? Banyak lagi ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surah Yunus ayat 26. Allah kata bagi orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan, maka akan dikurniakan kepada mereka al-husna, pahala yang terbaik, iaitulah syurga, al-husna. Wa ziyadatun maknanya tambahan dan tambahan. Tambahan tu apa? Kenikmatan melihat wajah Allah.
sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Suhaib, dalam riwayat Imam Muslim, iaitulah ketika mana Nabi SAW sabda, idza dakhala ahlul jannah idza dakhala ahlul jannati al jannata idza dakhala ahlul jannati al jannata, disebutkan hadis dalam Sahih Muslim, idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila ahli syurga nanti akan masuk ke dalam syurga, mereka akan mereka akan yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berfirman, turiduna syai'an azidukum, nak tak aku tambahkan kepada kamu sesuatu. So, bila ahli syurga nanti masuk dalam syurga, maka Allah akan berfirman, mahu tak aku, turiduna syai'an azidukum, kamu mahu tak, kalian mahu tak aku tambahkan kepada kalian sesuatu. Kemudian tengok ahli syurga ni, subhanallah, kalau kita tengok ahli syurga ni, dia di dunia pun perangai dia macam tu, di akhirat pun perangai dia sama. Maksudnya antara sifat ahli syurga di dunia dahulu, mereka merasa cukup, qanaah. Subhanallah. Kata ahli syurga kata apa? Alam tubayyid wujuhana? Ahli syurga jawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Dalam ayat lain dalam surah Al-Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari yang Allah putihkan wajah-wajah dan Allah hitamkan wajah-wajah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang diputihkan wajah-wajah mereka ialah ahli sunnati wal jamaah. Adapun yang dihitamkan wajah-wajah mereka adalah ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah. So ahli syurga, mereka akan diputihkan wajah-wajah mereka. Kata Ibn Abbas, mereka adalah ahli sunnah. Baik. Ini orang Islam lah. Orang Islam yang tak buat bid'ah, orang Islam yang tak buat syirik. Kan? Islam yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Yang berada di atas fitrah. Yang berada di atas tauhid. Yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Sama ada akidahnya, manhajnya. Jadi mereka kata, alam tubayyid wujuhana, bukankah kau dah putihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar, bukankah engkau ya Allah telah masukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada neraka? Seakan-akan kita kata apa? Cukuplah. Tengok ahli syurga kan. So kat dunia ni mereka bersifat qanaah. Mereka bersifat, disebabkan mereka qanaah ni, masuk ke syurga pun mereka rasa ada qanaah tu lagi. Sebab apa? Satu lagi kita tengok. Sebab apa ahli syurga jawab macam tu? Sebab apa mereka kata, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada neraka? Jadi nak tambah apa lagi? Sebab mereka berada di dalam kenikmatan yang sangat dahsyat, yang sangat nikmat, sehingga mereka rasa macam tak ada dah tambahan. Tak ada dah tambahan. Lupa. Sebab nikmat sangat. Masuk syurga tu nikmat sangat. Tapi Allah kata apa? Nabi SAW kata, faqala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Subhanallah. Maka Nabi SAW bersabda, lalu Allah akan membuka hijab. Wa hijabuhu nur. Hijab ni apa dia? Pemisah, penghalang. Penghalang Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya adalah daripada cahaya, hijab. Hijabuhu nur. Sebagaimana datang dalam athar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan selainnya. Wa hijabuhu nur. Hijab Allah itu adalah cahaya. Jadi Allah buka hijabnya. Lalu tidak ada satu pun nikmat yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih dicintai berbanding nikmat dapat memandang, dapat melihat Tuhan mereka. Lalu Nabi SAW membacakan ayat apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sampai akhir ayat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan dikurniakan pahala yang terbaik, iaitulah syurga. Dia akan masuk syurga. Dan tambahan, wa ziyadah. Tambahan tu. Iaitu apa? Kenikmatan melihat Allah. Melihat wajah Allah.
Macam mana kita tahu melihat wajah Allah? Kerana Nabi SAW dalam doa baginda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim di dalam As-Sunnah, dengan sanad yang sahih, Nabi SAW berdoa, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqi ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah kelazatan melihat wajahmu. Ladzatan nazri ila wajhik ataupun ladzatan nazri wajhik. Ladzatan nazar, kelazatan melihat wajah Allah, wa syauqi ila liqa'ik, dan juga kerinduan untuk bertemu denganmu. So Nabi SAW minta doa. Jadi kalau sesuatu yang diminta oleh Nabi SAW di akhirat kelak, macam mana kita nak kata dia bertentangan dengan ayat yang kata tak mampu dicapai tadi? So tak ada pertentangan lah. Maksudnya kita tak dapat nak meliputi pandangan kita ni semua sudut Allah SWT tu. Tetapi kita boleh lihat daripada satu sudut. Antaranya kita melihat sebagaimana Nabi SAW sebut, kita melihat wajah Allah. Jadi kita melihat Allah. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan kepada para sahabat, bila sahabat Nabi tanya macam mana kami tengok Allah, Nabi kata innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudarruna fi syai' atau la tudarruna fi ru'yatihi. Fi riwayah la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Wa fi riwayah la tudarruna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berasak-asak. Kalian tidak akan bersusah payah untuk melihat. Maksudnya Nabi menyamakan penglihatan. Bukan Nabi menyamakan Allah dengan bulan. Nabi menyamakan Allah dengan penglihatan, cara melihat. Antara kita manusia melihat makhluknya, iaitulah bulan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih agung. So maksudnya apa? Kita lihat daripada bawah tengok ke atas. Macam kita tengok bulan, kita tengok ke atas. Kita tengok Tuhan kita daripada arah atas. So ini menafikan golongan Jahmiyah yang mereka mengatakan Allah tidak berarah. Kita tanya mereka, wahai Jahmiyah, kalau Allah tidak berarah, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tepi, yang seperti yang mereka katakan tidak bertempat, bagaimana kalian nak melihat Allah Ta'ala di dalam syurga nanti? Kalian tengok apa? Na'udzubillahi min dzalik. Kita takut tak masuk syurga sebab menafikan sifat, salah satu sifat khabariyah, sifat yang Allah khabarkan, yang dia ada wajah, sifat ketinggian. Jadi kita kata kita takut dia tolak ayat Quran, dia tak masuk syurga. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kita takut tu. Di golongan Jahmiyah dia tak ada rasa takut ke Allah. Dia menafikan terus ayat Quran, dia menafikan sifat-sifat Allah. Dan dia kata Allah Ta'ala tidak berarah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tepi, tidak di kanan, tidak last sekali tidak wujud. Itu akhirnya, natijahnya. Tak wujud lah senang kalau dah semua tak ada. Semua tak. Sebab itu kita ahli sunnah, kita mengisbatkan arah bagi Allah, iaitu arah ketinggian. Maksudnya tinggi daripada makhluk. Bukan bermaksud maksudnya seperti mana yang difahami oleh orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Kita tak samakan. Nabi SAW tak samakan Allah dengan bulan purnama. Tapi Nabi samakan cara tengok Allah nanti. Sebab apa? Sahabat tanya macam mana kita akan tengok Allah? Dia kata innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudarruna fi syai', la tudarruna fi ru'yatihi. Kamu akan tengok macam kamu tengok bulan purnama. Tak perlu nak berasak-asak. Tak susah. Semua boleh tengok dekat tempat masing-masing. Subhanallah. Jadi yang tu yang kita nak tu, kita nak nikmat yang paling agung tu. Melihat wajah Allah, melihat Allah. Baik, jadi balik pada ayat kita tadi, la tudrikuhul absar, bukan bermaksud apa? Dia tidak boleh dilihat. Dia boleh dilihat. Maksud ayat ni la tudrikul absar ay la tuhitu bihil absar. Dia tidak boleh diliputi oleh pandangan makhluk. Kalau kita nak maksudkan dengan dia tidak boleh dilihat di dunia, betul lah. Di dunia tak boleh dilihat Allah SWT. Tapi
Allah Ta'ala akan memperlihatkan, akan tajalli, akan memperlihatkan, akan menzahirkan dirinya yang mulia, yang maha agung di dalam syurga nanti, dan pada hari kiamat nanti akan berlaku beberapa dia kita ru'yah. Tapi yang kita sebut ru'yah tadi yang last, ru'yah al-ni'mah, penglihatan di sudut kenikmatan yang teragung, kita melihat Allah. Baik, ketika di padang mahsyar kita akan tengok juga Allah, tapi bukan pandangan dengan pandangan yang penuh kenikmatan, pandangan dengan kegerunan, dengan ketakutan. Dia beza kan? Beza. Baik. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah Taala meliputi seluruh pandangan, seluruh penglihatan. Wa huwa al-latiful khabir, dan dia al-latif, dia maha halus. Al-khabir, maha mendalam pengetahuannya. Dan dalam ayat yang berikutnya, dalam surah Yusuf ayat 100, Inna rabbi latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Maksudnya Tuhanku latifun lima yasha', maha halus terhadap apa yang dia kehendaki, lima yasha', pada apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. So, Allah Ta'ala sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul arda mukhdarratan innallaha latifun khabir. Baik, apakah kamu tidak melihat maksudnya Allah yang menurunkan daripada langit ma'an, yakni air sungai, air hujan. Fatusbihal ardu mukhdarratan, maka akan menjadikan apa, dengan air yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit itu, fatasbihu mukhdarratan, fatasbihul ardu mukhdarratan, maka jadilah muka bumi itu penuh hijau kan, mukhdarratan. Itulah Allah Ta'ala jadikan apa, hijau, ini subur, kehijauan, dengan sebab Allah Ta'ala turunkan hujan. Jadi di sini isyarat kepada kita tidak ada penciptaan Allah yang Allah cipta, melainkan Allah jadikan sebab. Allah jadikan sebab. Ya Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi sumber kehidupan kita dengan sebab. Iaitu asbab Allah Ta'ala turunkan air daripada langit, ini hujan. Baik. Dan Allah Ta'ala sebut innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus serta lemah lembut urusan pentadbirannya. Latifun, dalam tu adanya makna ar-rifq, al-lutf, ini dari sudut apa kita kata urusan takbirnya, dan lagi maha mendalam pengetahuannya kan tentang hal ehwal keadaan makhluknya. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya itulah dalam surah Luqman, ayat 16. Ayat 16. Ya bunayya innaha. Kita tengok ayat surah Luqman ayat 16. Baik, ya bunayya ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ini apa ayat ni Allah Ta'ala ceritakan bagaimana Luqman Al-Hakim yang diberikan Allah kebijaksanaan telah memberikan wasiat dan juga nasihat kepada anaknya. Allah dengan dia berkata apa? Wahai anak kesayanganku. Ya bunayya. Panggilan manja, panggilan yang kita kata yang penuh kelembutan, yang penuh kita kata apa? Yang penuh kesantunan dan kelembutan. Tengok kan, Allah Ta'ala ajar kita macam mana kita nak panggil anak kita. Ya bunayya, wahai anak
anak yang aku sayang kan. Wahai. Maksudnya tak kiralah kita, kalau kita guna bahasa lain, panggillah anak kita tu dengan panggilan yang dapat melembutkan hatinya, yang dapat mencondongkan hatinya untuk menerima nasihat dan pengajaran kita. Maksudnya dengan baik, panggilan dengan baik kan. Jangan panggil woi kan, woi macam ni kan, itu kan. Ataupun panggil apa dengan tak ada lah kelemah lembutan di situ kan. So tengok ayat ni, maksudnya Allah Taala mulakan macam mana seorang hamba-Nya yang mulia yang Allah Taala berikan rifq, yang ni kelembutan dan kesantunan ketika dia memberi nasihat dan wasiat kepada anaknya. So jadi kita dapat faedah, maksudnya seorang ayah ketika dia nak memberi nasihat kepada anaknya, maka beri nasihat dengan memanggil dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang dapat mencondongkan hati anaknya itu kepada apa yang nak disampaikan. Itu kita kata makruf lah. Sama juga macam kita nak panggil isteri kita ke kan, kita nak panggil seorang isteri nak panggil suami kan. Kemudian apa dia? Nak panggil raja kan. Kita akan nak panggil pemimpin raja. So, kena sebutlah dia punya nama dia tu, gelaran dia. Macam Nabi SAW tulis surat dekat raja-raja. Nabi tulis. Nabi tak panggil nama dia kan. Nabi tak panggil nama saja. Nabi kata apa? Nabi sebut apa? Ila azimir Rum. Ila apa? Hirakal azimir Rum. Kepada Hirakal, pemimpin agung bagi Rom. Sebutkan dia punya gelaran tu, tak menjadi masalah kan. Maksudnya adalah sebagai untuk talattuf, yang ni sebentuk kesantunan dan bentuk kita kata nak mengakui kedudukannya dan nak menyampaikan nasihat. Baik. Beza kan, setengah orang tu kalau kita tengok ada orang yang masalah lah bila ada, kalau kita tengok ada orang yang dalam kuliah ataupun dalam ceramah, ini khusus untuk orang-orang yang mengajar agama lah kan, dalam kuliahnya tu penuh dengan kata-kata nista. So panggil orang bodoh je kan, panggil orang woi bodoh sangat woi, gitu je. Kita pernah dengar, bukan kita buat kita buat tuduhan ke apa, tapi memang kita pernah dengar. Waktu dulu kita pernah dengar, ada, kita pun tak tahan bila kita pergi dekat masjid, dah lah suara tu dia daripada awal sampai habis tu menjerit. Kita pun tak tahu ni ceramah agama ke atau nak marah orang kan. Tak, maksudnya ialah ada waktunya kita kena tinggikan suara, tapi bukanlah daripada awal sampai habis kena tinggikan suara. Sampai kita dengar tu pun aduh pening kita dengar. Tak boleh dengar kan. Memang tak boleh masuk kan. So kita tanya lah, orang memang biasa ke dengar macam ni ustaz ceramah kan? Dia kata memang biasa. Oh, kita pun susah kan. Bila orang kat situ dia memang biasa tu. Tapi ialah kita kata Al-Quran suruh kita mengucapkan perkataan dengan lemah lembut, dengan baik kan. Dengan santun, dengan maksudnya tak adalah kita dengar, bila kita dengar tu menyakitkan hati, menyakitkan telinga kan. Tengok kemudian dia punya suara tu memanglah mungkinlah suara dia, mungkinlah jenis suara dia kan itu, tapi tak bermaksud kau kena tinggikan suara tu daripada awal sampai habis kan. Sampai kau marah-marah daripada awal sampai habis. Kemudian dah lah ada maki-maki pula. Ada maki-maki pula kan. Panggil bodoh sana, panggil bodoh gini. Tak ada langsung, kita kata kita tak nampak lah ada ciri-ciri orang yang adanya rifq, yang ni kelembutan, kelemah lembutan. So sama juga kalau orang yang menulis kan. Kita boleh baca intonasi orang yang menulis. Orang yang menulis, maksudnya dia, kalau dia menulis sekarang ni zaman kita kata orang baca tulisan kan, orang baca tulisan dekat media sosial. So kita boleh tahu macam mana tulisan tu, tulisan yang adakah tulisan yang ada rifq, adanya kesantunan, adanya maksudnya tidak ada untuk mengangkat diri sendiri dan juga untuk memberikan nasihat. So kita boleh orang boleh tengoklah, maksudnya boleh tengok dari sudut penulisan pun kita boleh tahulah sejauh mana pribadi orang yang menulis. Sebab apa yang ditulis tu dia datang daripada hati. Kita tak kata dia tulis tu tak ada kaitan dengan hati. Apa yang ditulis pun dia datang daripada hati. Apa yang kita cakap pun datang daripada hati. Sebab itu
Dia tak kena kalau kita kata okey, biarlah orang tu cakap macam mana sekali pun, dia maki hamunkan, yang penting niat dia baik. Salah. Biarlah dia nak cakap je, dia maki hamun, dia mencarut, dia marah orang tak kena tempat. Dia angkat tinggi suara dia, kan dalam Quran pun Allah Taala suruh kita jangan jangan meninggikan suara. Dan Allah kata inna ankara sauti la sautul hamir. Allah Taala keji, kalau kita tengok dalam Quran, Allah Taala kata apa? Dalam surah Luqman juga kan? Surah Luqman. Waqsid fi mashika waghdud min sautik. Inna ankara al-aswati la sautul hamir. Dalam surah Luqman ayat 19. So maksudnya waqsid fi mashika, tawadhu' fi mashika idza masyaita. Tunduklah ataupun tawadhu'lah, merendah diri ketika kamu berjalan. So berjalan jangan sombong, jangan angkat diri. Wala tastakbir, maksudnya jangan sombong. Wala tasta'jil, jangan tergesa-gesa. Walakin ita'di, ataupun maksudnya dengan jalan, maksudnya dengan pertengahan lah, dengan tidak menyombongkan diri, kan. Kemudian apa? Allah Ta'ala sebut waghdud min sautika, ay wakhfid min sautik faj'alhu qasdan idza takallamta. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Yani wakhfid sautak, yani rendahkan suaramu. Janganlah sampai tak dengar langsung. Kalau dia nak mengajar, kena kuatlah kan. kena bila time mengajar, kenalah kena dinyaringkan suara. Bila jadi imam, kan, bila kau jadi imam, takkanlah kau waktu tu kau pergi slowkan suara kau, tak kena. Kan waktu kau mengajar pun kau kena tinggikan suara. Tapi janganlah dah ada mic, dah ada apa benda semua, kau pergi lagi jerit-jerit kan. Tak kenalah tu. Itu yang kita kata, setengah orang dia bagi ceramah tu, dia dah ada mic dah tu, kan, tapi dia jerit. Jerit. Macam kita dengar tu pening. Jadi apa benda ni kan, pening. So daripada awal sampai habis, adalah 2-3 tempat dia berhenti, dia slow down kan, tapi kebanyakannya 90% adalah meninggikan suara. So Ana cakap ni selalunya Ana dengar ni bila Ana pergi dekat area-area pantai timur lah. Mungkin tak tahulah, Ana pun tak tahu, mungkin lah kebiasaan kot dia orang memang cakap meninggikan suara macam tu kan, kalau ceramah ke apa kan. Tapi ada jugalah yang okey kan, tapi bukanlah nak kata semua, tapi selalunya macam tu. Ana dengar dia kuat sangat. Jadi sebenarnya bersalahanlah dengan adab yang Allah Taala perintahkan kan. Waghdud min sautika, ay wakhfid fi sautika, ataupun kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, ikhfid min sautika, kata Ibn Zaid. Kata kata Qatadah, amarahu bil iqtisad fi sauti, pertengahan suara ketika kita bercakap, maksudnya pertengahan lah. Maksudnya jangan melampau-lampau, jangan cakap dengan berjerit-jerit kan, ataupun jangan juga sampai maksudnya memekikkan, menyakitkan telinga orang-orang yang ada. Maksudnya kena sederhanakan. Rendahkan maksudnya sederhanakan. Dia bergantunglah juga pada tempat dan situasi kan. So kalau dalam pengajian, ialah kebiasaannya dalam ketika pengajian ni adalah waktunya kena tinggikan suara kan. Kalau melibatkan berkenaan dengan perkara yang haram, perkara yang melanggar perintah Allah, ke syirik ke maksiatan ke perkara yang melanggar kehormatan agama, maka dia kena waktu tu tak boleh dia nak tinggi suara kan. Baik. Kemudian waktu khutbah Jumaat tak apa. Khutbah Jumaat memang disunnahkan untuk meninggikan suara. Khutbah Jumaat tak apa kalau dia nak jerit pun tak apa. Tapi janganlah sampai tapi khutbah Jumaat tak apa, untuk maksudnya untuk dia, sebab ialah jamaah yang datang lebih ramai. Tapi janganlah sampai terpekik kan, tak boleh juga kan. Maksudnya dia ada pertengahan dia lah. Tapi kalau kata nak tinggikan suara, kat situ tempat dia lah. Ataupun dalam peperangan kan, dalam peperangan maksud memberi peringatan dalam peperangan tu kan, tinggikan suara. Tapi dalam pengucapan yang biasa, pengucapan dalam ceramah, dalam kuliah biasa ni, kalau kita tengok balik, jiwa manusia pun takkan cenderung lah pada suara yang terlampau tinggikan dan sebagainya. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya
suara yang paling hodoh, paling disebutkan oleh para ulama aqbahul aswat, suara yang paling hodoh sekali, yang paling tak baiklah, tak molek, tak cantik adalah suara seperti apa? Itulah sautul hamir, seperti suara hamir, yakni keledai. Siapa pernah dengar rengekkan ataupun suara apa? Suara yang paling buruk, kata ulama tafsir, asyarrul aswat, asyaddul aswat. Suara yang apa? Yang terlampau kuat, yang terlampau tinggi, yang menyakitkan orang bila dengar. Dia macam kita dengar suara hamirah, macam kita dengar suara keledai. Macam mana kan? Boleh Google macam mana suara keledai. Cari dekat YouTube kau cuba dengar suara keledai macam mana kan. So itu Allah Taala umpamakan macam apa? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Law kana rafa'uhu khairan ma ja'alahu lil hamir. Sebab itu kata Ibn Zaid, kalaulah meninggikan suara itu adalah kebaikan, maka Allah Taala takkan jadikan dia seperti apa? Seperti disamakan seperti suara himar. So itu maksudnya itu kita kena jaga kan, kena jaga. La sautul hamir. Baik, so dikatakan sebab apa? Sebab kita kata suara dia memang mengganggu orang lain. Baik. Jadi tengok daripada kita kata daripada perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya tadi, iaitu menuntut kita supaya kalau nak cakap dengan anak dengan baik-baik, cakap baik-baiklah kan, tak perlu tengking-tengking ataupun marah, tinggikan suara, marah. Kecuali kalau melibatkan apa yang anak kita buat tu melibatkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu kita kena tinggikan suara lah. Maksudnya adalah waktunya, adalah apa, bukan setiap waktu kan. Baik, apa kata Luqman? Baru simbang pasal Luqman punya uslub kan. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin. Wahai anak kesayangan, sesungguhnya jika ada suatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi. Habatin min khardalin, mithqala habatin min khardalin. Fatakun fi sakhratin. Serta dia tersembunyi, biji sawi tu, kebaikan ataupun keburukan yang sebesar biji sawi. Mithqala habbatin min khardalin. Yang ini sebesar biji sawi. Apa-apa saja kebaikan yang sebesar biji sawi atau keburukan sebesar biji sawi, ia tersembunyi di dalam batu yang besar. Tersembunyi dalam batu yang besar. Fatakun fi sakhratin. Sembunyi dalam batu yang besar. Au fis samawati au fil ardi, ataupun sudah tetap, ataupun ada di langit ataupun di bumi, sebesar itu. Ya'ti bihallah, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasi. Tetap akan Allah hitung. Tetap akan Allah hakimi, tetap akan Allah balas kebaikan ataupun bukan tadi. Walaupun sebesar biji sawi. Subhanallah. Nampak? Kenapa? Karena Allah Ta'ala kata, innallaha latifun khabir. Karena sesungguhnya Allah itu maha halus pengetahuannya, lagi amat maha meliputi segala yang tersembunyi, lagi maha mendalam pengetahuannya dalam perkara-perkara yang tersembunyi. So kita nak lari ke mana kan? Kalau semua Allah Ta'ala sebesar biji sawi, apa yang kita buat, apa yang ada dalam hati kita, sebesar mana, sebesar biji sawi pun Allah Ta'ala akan hitung. Takkan terlepas daripada pengetahuan Allah. Jadi macam mana kita kat mana kita nak lari? Mana nak kita nak berlindung? Kat mana kita nak menyorok daripada Allah? Kat mana? Boleh ke? Tutup lampu saya. Orang tak nampak. Allah nampak. Menyorok bawah meja, Allah nampak. Nak pergi mana? Nak lari ke mana? Semua Allah SWT tahu. Berlindung di sebalik nama-nama akaun palsu. Ni selalu dekat media sosial kan. Dia letak nama ni, letak gambar ni, gini-gini. Kemudian dia gunakan akaun palsu tu, fake account tu, dia pergi maki orang. Dia ingat orang tak nampak. Dia ingat tak ada yang nampak, tak ada yang akan hisab, tak akan hitung. Allah hitung.
Walaupun dibuat tu orang tak tahu, dia punya fake account, lalu dia pergi maki orang tu, dia pergi maki orang ni, dia jadi dia jadi laskar cyber kan, laskar apa dia, cyber troopers. Pergi maki orang sana, pergi maki orang sini. Dulu time politik lah, time nak dekat pilihan raya, ramailah orang macam tu, perangai macam tu. Time nak dekat pilihan raya dia adalah seldadu, tentera yang buat kerja. So dia pun ingat Allah Ta'ala tak nampak, tapi Allah Ta'ala nampak. Allah akan hitung, Allah akan hisap, Allah akan balas apa yang kita tulis, apa yang kita katakan dekat orang. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita lafazkan tu akan ada yang mencatat. Malaikat catat semua, satu huruf setiap apa yang kita ungkapkan. Itu yang sahih, yang sahihnya. Baik. Jadi itu berkenaan dengan ayat yang surah Luqman. Baik, ayat yang surah Luqman ayat 16. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha halus terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha'. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan dia maha kuat dan maha perkasa. Maha mulia, maha agung, maha perkasa. Al-Aziz, Al-Qawi, yang maha berkuasa, yang kuat. Tak ada apa yang boleh melemahkannya. La yu'jizuhu anhu syai'. La yu'jizuhu syai'. La yu'jizuhu ahadun. Tak boleh ada yang melemahkan dia. Allah Ta'ala maha kuat. Kalau ada mana-mana orang yang beranggapan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini akan berkurangan kekuasaannya, itu disebabkan oleh berkurangannya orang Islam ke, dia keluar daripada Islam ke, nak murtad ke apa ke, salah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, siapa yang tak mau ikut ajaran Allah, siapa yang tak mau ikut agama Allah, maka Allah itu maha kaya, tak berhajat kepada makhluk sikit pun, maha terpuji. Wa huwal latiful khabir. La ya'lamu man khalaqa wa Allahu latifu bi'ibadihi yarzuqu man yasha'. Balik pada konteks ayat ini, Allah Ta'ala cerita tentang Allah bagi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi kita tak boleh overestimate ataupun underestimate terhadap rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Maksudnya kita jangan sampai tahap kita menganggap bahawasanya rezeki ini semata-mata bergantung kepada usaha kita. Ini salah. Inilah yang menyebabkan betapa ramai orang hari ini yang tersesat daripada jalan yang benar apabila mereka beranggapan rezeki saya adalah daripada hasil titik peluh saya semata-mata. Rezeki saya adalah usaha saya. Lalu dia tidak melihat bahawasanya sang pemberi rezeki, yang memberi rezeki kepadanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang menahan rezeki juga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Mu'ti Al-Mani'. Al-Mani'u Al-Mu'ti. Dia menahan dan dia memberi. Al-Qabidu Al-Basitu. Dia menggenggam dan juga dia membentangkan tangannya, memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. So kita tak boleh sangka, kita jangan rasa kita bila kita dah usaha, kita bekerja penat siang malam pagi petang bekerja, kemudian kita kata inilah hasil titik peluhku, inilah hasil titik peluhku, inilah hasil titik peluhku. Kita hanya nampak kita punya usaha, sedangkan kita tak nampak sebenarnya rezeki yang Allah Ta'ala bagi itu adalah rezeki yang telah tertulis pada kita, ya Allah tetapkan. Maksudnya kita ni usaha macam mana sekalipun, kalau rezeki Allah Ta'ala dah tentukan macam tu lah, tak boleh lari dah, tak boleh keluar. Usahalah macam mana, kalau Allah Ta'ala tetapkan rezeki kita macam tu lah. Buktinya, kalau kita tengok orang yang obses dengan mencari dunia, obses dengan mencari rezeki ni, kok mana pun dia dapat something, dia akan
Allah akan halang something. Allah akan bagi something, Allah akan ambil. Kami teringat dulu waktu kami mengaji di Madinah dulu. Pengalaman Madinah dulu kan. So kita tahulah di kalangan sahabat-sahabat penuntut ilmu ni ada yang meniaga. So tak apalah meniaga. Tapi kita nampaklah macam mana Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki masing-masing. Tapi kita tengok ada orang yang sampai tahap obses terhadap perniagaan dan sehingga mengabaikan pengajian. Sedangkan dia diamanahkan untuk mengaji di sana dulu. Tapi dia obses dengan perniagaan. Lalu menyebabkan sehingga kita boleh tengoklah macam mana dia dapatlah sekali dia meniaga tu dapat puluh-puluh ribu jugalah kan. Meniaga bawa mutawif ni, jadi mutawif ni memang untung lah. Dapat jual minyak wangi pun untung sehari pun boleh 2,000, 3,000 kan. So berbanding dengan hanya dapat allowance untuk pergi kelas kan hanya 800 rial. So sebab tu kenapa ramai orang yang dia kita kata ramai yang tersangkut jugalah kan, sebab dia nampak yang perniagaan bukan lagi banyak. So kita tengoklah ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia ribu pun akhir sekali duit tu habis untuk apa, untuk kereta dia, untuk benda-benda yang maksudnya Allah uji dia dengan macam-macam kan, dengan sakitnya, dengan macam-macam. So itulah kita nak bagi tahu rezeki ni memang dah tertulis macam itulah. Allah Ta'ala tulis dia dapat banyak ni, Allah akan ambil juga banyak ni. Dia dapat macam ni, Allah akan ambil macam ni. Allah akan ambil nikmat yang lain pula. Allah akan sempitkan nikmat dia yang lain. Allah bagi nikmat dia yang sini, Allah akan bagi ambil yang situ. Sebab Allah nak uji dia. So kita semua kita bukan nak suruh kita mendabik dada kan. Maksudnya kita terlepas daripada ujian Allah. Tapi nak bagi tahu begitulah. Kalau kita Allah Ta'ala bagi kelebihan ni, Allah Ta'ala akan ambil. Contohnya orang yang bekerja siang, malam, pagi, petang. So macam mana kan kita tengok mereka akan diuji dengan anak-anak mereka, diuji dengan keluarga mereka. Maksudnya masa mereka kan akan maksudnya bila mereka sibuk dengan pekerjaan mereka itu sehingga menyebabkan masa mereka, rezeki untuk mereka bersama dengan anak mereka itu terhalang dekat situ kan, kemudian ada kekurangan dekat situ. So macam itulah kita katakan ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia cukup-cukup, Allah Ta'ala bagi semuanya itu dah tertulis sebenarnya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala dah tetapkan rezekinya. So rezeki ni juga kita tak boleh lari tau. Kita tak boleh lari. Sebagaimana ajal, kematian kita tak boleh lari. Kalau dah tetapkan rezeki kita itu, maka dia akan datang. Macam mana sekali kita nak lari, dia akan datang. Macam mati. Kita nak lari macam mana kan? Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana sahaja kamu berada, maka maut pasti akan mendatangi kamu. Walaupun kamu berada di dalam menara-menara yang tinggi, benteng-benteng yang tinggi, kamu buat benteng-benteng yang tinggi, kamu duduk dalam tu, kamu buat tanker ke ataupun banker ke, bunker ke, banker bank kan, bunker kan, buat bunker bawah tanah ke, buat tank ke, buat kereta kebal ke, duduk dalam tu, kalih peluru ke, buat bunker yang kalih peluru, kalih bom ke, kalau mati nak datang, dia akan datang juga. Macam mana kamu nak lari, dia akan datang. Macam itulah juga rezeki. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis itu Nabi kata, Nabi sebut lafaz yang macam kita sebut tadi, apa dia, لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. Subhanallah. Sedap hadis kan? Hadis ni paling sedap sekali. Hadis ni antara yang maksudnya kita nak kejar rezeki macam mana, nak kaya macam mana sangat kan, maksudnya ialah berpada-padalah, maksudnya berpada-pada sini jangan sampai kita tamak sampai kita tak ingat Allah SWT. Itu maksudnya. Bukan nak suruh kita tak berusaha ataupun kita tak
Yalah, kalau orang yang terlibat dalam bisnes sudah tentulah dia nak mengembangkan bisnesnya kan, tapi jangan sampai jadikan benda tu sebagai obsesi dia yang utama. Sampai yang anda dah sebut sebelum ni kan, sampai tahap dia tak nampak ilmu melainkan ilmu hanya melibatkan bisnes. Dia tak nampak dah ilmu agama ni. Dia hanya apa? Dia hanya, bahkan lebih bahaya lagi bila ditafsirkan ilmu tu dengan bisnes. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi menuntut ilmu. Ilmu apa? Ingatnya kita kata ilmu mengaji Quran ke, mengaji tajwid ke, mengaji tafsir ke, mengaji hadis ke apa. Rupa-rupanya kata nak pergi menuntut ilmu macam mana nak dapat income yang lebih. Dia hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, seminggu. Weekdays dia tu dah habis untuk kerja dia, kerja tetap dia. Weekend dia pun habis untuk duit juga. Itu kita sedih tu. Hari Sabtu dengan Ahad tu kita ingatnya dia pergi kuliah agama ke apa, dia pergi bengkel macam mana nak tambah duit. Sabtu Ahad. Kita sedih lah. Bukanlah kita kata tak boleh kan, tapi bila kita tengok jadual yang macam tu, itu menunjukkan tidak ada langsung perasaan untuk kita nak memperbaiki ilmu dari sudut ilmu agama tu. Jadi bukan kita kata tak boleh nak buat bengkel-bengkel ni kan. Tapi janganlah sampai obses sampai tahap engkau dah weekdays tu engkau dah habiskan untuk kerja engkau kan. Kerja yang makan gaji yang tetap. Lepas tu hari weekend pun kau habiskan untuk duit juga. Untuk macam mana nak dapat duit lebih, income lah. Ini kita nampak ni yang kelompongan yang ada dalam masyarakat. Sebahagian masyarakat maksudnya dia tak peruntukkan ada waktu dia untuk dia menuntut ilmu. Ini rugilah. Bukan kita nak kata yalah paling kurang Sabtu dengan Ahad tu adalah waktu yang diperuntukkan untuk menuntut ilmu. Sekarang pun dah banyak kan program-program majlis ilmu. Kita di Yayasan Taklim pun ada diploma pengajian Islam. Dia ada asasi mengaji Islam. So dibuat pada weekend. So itu yang antara yang menariknya. Sebab apa? Sebab dia bagi peluang untuk orang yang sibuk pada weekdays. Orang yang sibuk pada pekerjaan di hari-hari, dia orang boleh peruntukkan masa mereka hanya beberapa jam untuk menuntut ilmu syar'i. So petang, pagi sampai petang. So malam dia orang boleh relax, dia orang boleh berehat dengan keluarga dan sebagainya. Itu kita cakap bagi orang yang bukan penuntut ilmu yang full time lah kan. Orang yang part time. Tapi sebenarnya kita macam mana pun kita part time, tetapi sebenarnya kita kena usaha untuk jadi penuntut ilmu full time. Macam mana pun kita anggap awal-awal tu mungkinlah kita belajar tu part time kan. Tapi lama-lama kalau hati kita ni lembut, dia akan menyerap ilmu dan hati kita ni akan berpaut dengan ilmu dan lama-lama akan jadi full time juga. Jadi kita nak lama-lama akan full time, maksudnya tidak akan dibazirkan masa dan waktunya itu melainkan untuk benda yang bermanfaat dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat dia. Sudah tentulah ilmu agama itu yang paling bermanfaat. Walaupun ilmu-ilmu yang lain tu, ilmu-ilmu dunia yang lain itu juga bermanfaat untuk perkara dunia. Tetapi sudah tentulah dia kena peruntukkan waktu untuk ilmu akhirat dia, untuk agama dia, untuk ibadat dia. Macam mana dia nak upgrade dia punya ibadat dia kan, solat dia tu, kemudian macam mana dia nak baca Quran, nak tadabbur, melainkan tidak ada cara lain melainkan dia kena menuntut ilmu kan. Baik, jadi hadis tadi Nabi SAW beritahu apa? Lau anna bna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu min al-mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Kalau anak Adam nak larikan dirinya daripada rezekinya, sebagaimana dia nak melarikan diri daripada kematian, la adrakahu rizquhu, rezekinya itu akan datang, akan kejar dia, akan mencapainya, sebagaimana maut tu akan mencapainya, maut tu akan datang dekat dia. So tak boleh lari. So Nabi sama kan, hadis ni hadis yang sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Baik, Imam Al-Munawi dia kata apa? Dalam Faidul Qadir dia kata, kerana Allah Taala dah jamin, rezeki ni Allah jamin dah. Dalam surah Hud ayat 6 kan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. So kenapa kita anda cakap terus terang lah. Sebahagian di kalangan
motivator ataupun orang-orang yang buat modul-modul perniagaan. Mereka cuba takutkan kita kata peserta-peserta ni dengan rezeki. Ni anak cakap terang-terang. Sebab kita pernah bertemu dengan orang ni, orang macam ni. Ada yang kawan kita, dia orang memang tak ada waktu. Memang anak cakap terang-terang, mereka dia orang ni obses dia orang pada perniagaan. Dan memang bila kita bagi nasihat, mereka tak boleh terima nasihat. Dan bahkan ada yang tahap taksub, fanatik dengan tokoh-tokoh perniagaan tersebut. Yang kadang-kadang kita tengok bukanlah tokoh perniagaan apa pun, kita pun tak tahu apa benda, kita kata apa, produk yang dijual kan, kita pun tak tahu. Tiba-tiba jadi jutawan. Rupa-rupanya cek-cek, niaga yang liar. Kan, buat package ni, ribu ni, kena yuran ribu. Rupa-rupanya dibuat dalam bentuk MLM yang macam tu. So dia pegang orang kan. So kita tahulah, kita tengok memang dia cuba nak tarik kita kan. Tarik orang, maksud kita nak tarik orang macam ni, nak tarik macam ni. So ini kita nampak obsesi dalam terlampau obses dalam rezeki. So kita tak dituntut untuk risau tentang rezeki kita sebenarnya. Tak perlu risau tentang rezeki. Sebab Allah dah jamin. Tapi kalau kita pergi kita dengar motivator yang macam tak ada agama ni, maaf anda cakap macam tak ada agama. Bila dia menakutkan kita dengan tengok kalau kau tak ada ni, kau tak ikut tak join program kami ni, kau takkan boleh dapat gini-gini. Kadang-kadang dia bagi tu benda-benda yang bukan keperluan pun kan. Kau tak akan dapat apa, macam dululah waktu kita mengaji universiti tu kan, kita akan didatangi oleh orang-orang yang dia datang tu, dia akan tunjuk dia punya MLM apa semua kan. So dia akan datang, dia tunjuk dia punya kereta mewah dia apa benda kan. Kau nak pakai macam ni, rupa-rupanya dia ambil gambar tu pinjam kereta orang je kan. Bukannya kereta sendiri pun. So kita tengok orang macam ni, motivator dan sebagainya macam ni. Kadang-kadang mereka agak melampau sebab mereka menakut-nakutkan manusia, menakut-nakutkan orang dengan rezeki. So rezeki takut-takutkan. Kalau kau tak ambil package ni, kalau kau tak ambil gini, kau tak ambil gini-gini, itu kau akan gini kan, anak kau akan ini. Sama jugalah macam orang-orang yang, maaf anda cakap lah, bukan nak mengacau periuk nasib orang, tapi itulah hakikat dia. Kita kena sebut lah. Sebab memang kita nampak memang obses. Sampai tahap je lah kita kata halal dengan haram pun dia dah tak boleh bezakan. Sebab dia kerja dia kata yang penting aku dapat income lebih. Yang penting aku dapat duit. Yang penting gini. Yang penting duit. Duit saja yang dia fikir. So kita jawab dengan hadis tadi. Kita jawab dengan ayat-ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menakut-nakutkan kita tentang rezeki. Dalam Quran, so ini jawapan dia ni, jawapan bagi orang yang macam tu. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah, ini kata Hasan Al-Basri tau. Hasan Al-Basri kata, aku dah baca Quran daripada awal sampai habis. Tak ada satu pun ayat yang Allah Ta'ala suruh kita risau tentang rezeki kita. Tak ada. Subhanallah. Tak ada satu ayat pun. Yang aku jumpa, hanya satu. Syaitan saja yang akan menakut-nakutkan tentang rezeki. Apa ayat dia? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Wallahu ghaniyyun hamid. Atau wallahu ghaniyyun halim. Dalam surah, tengok balik ayat tu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Syaitan itu menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran, dengan kemiskinan dan kepapaan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia akan menyuruh kamu melakukan perbuatan keji. So dia takut-takutkan kalau kamu sedekah, kamu akan miskin. Kalau kamu kalau kamu tak, tengok macam dia lah. Kalau kamu tak join kami punya program gini-gini, kamu akan ketinggalan. Kamu takkan dapat kereta mewah. Kamu takkan dapat kemewahan gini-gini. Dia takut kan? Syaitan lah tu. Jumpa orang yang macam ni, baca ayat ni, ruqyah dekat dia. Biarlah dia nak kata apa. Tak betul kan cakap? Jumpa orang macam ni, dia datang kat kita, ditakut-takutkan dengan rezeki. Kau tengok, kau kan selalu dia kata, kau tak suka ke kalau kau tengok kawan kau tu, umur dia sekian-sekian, tengok ni dapat beli kereta, beli rumah besar, bla 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 kan, dia cakap, kau tak suka mak.
Ini syaitan. syaitan. Syaitan di kalangan manusia. Sebab perangai dia sama. Ya'idukumul faqra. Dia menakut-nakutkan. Memanglah dia tak kata kamu miskin ni, tapi dia akan datang dengan halus. Dengan kemiskinan, kepapaan, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Dia menyeru kepada perkara keji. Perkara keji, yalah. Tak apalah, forex pun forex lah, halal. Ada ustaz kata halal. Apa lagi? MLM. MLM tak apa, boleh. Yang penting kita dapat duit. Ni halal juga ni, ada fatwa kata halal. Dia tak kira halal haram. Buat macam ni, gini. Perkara keji. Apatah lagi yang jelas-jelas perkara yang keji macam apa yang kita dengar baru-baru ni, sugar book apa, sugar daddy, sugar baby kan, sugar baby, sugar book. Wal'iyadzubillah. Di kalangan penuntut mungkin IPTA atau kita, Allahu'alam lah. Kita harap tak ada lah orang Islam kan. Mungkin orang kafir memang kita orang mana ada halal haram. Kita takut ada orang Islam terjebak lah, sebab dengar-dengar cerita ada juga orang Islam yang ikut. Orang budak-budak perempuan di IPTA ataupun IPTS terjebak dalam sugar book ke sugar baby ke sugar daddy ke benda kan. Sugar lah sangat kan. Yang melibatkan apa? Kita kata perkara yang haram, pelacuran ataupun perkara-perkara yang keji. Syaitan suruh kau pergi. Dia tak sedar benda tu apa? Haram. Benda tu adalah benda yang keji, fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah janji apa? Sedangkan Allah menjanjikan kepada kamu apa? Keampunan daripadanya. Wa fadlah, kurniaan, kelebihan, syurga, rezeki di dunia, kemudahan di dunia. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah tu maha luas limpah rahmatnya serta meliputi pengetahuannya atas segala sesuatu. So kalau kita tengok balik, ini lah kita nak tegur tadi tu kan, orang yang terlampau obses dengan bab rezeki tadi. Kalau dia baca ayat ni dan dia tengok hadis Nabi SAW tu yang kita bacakan tadi, sudah tentulah kita akan tenang. Tak adalah sampai kita ni nak terlampau memikirkan tentang, yalah kan, terlampau memikir sampai kita jadi tak keruan ataupun tak tentu arah, stres dan sebagainya. Ingatlah benda ni memang kita tak nafikan berlaku bila berlaku pandemik ni, PKP yang kali kedua ni pun memang kita tengok ada yang kita tengok ada yang stres. Memang kita jangan buat main-main lah dengan stres apa semua ni. Tapi kita nak bagi tahu satu saja. Kalau kita balik kepada iman, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Kita balik kepada wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan bagi petunjuk kepada hatinya. Itu kita kena yakin. Kita tak boleh kata, saya dah baca ustaz, saya dah baca zikir tapi saya stres juga. Saya dah menuntut ilmu ustaz tapi saya stres juga. Jangan cakap macam tu. Usaha lagi. Maksudnya kuatkan iman kita dengan amalan, kuatkan iman kita dengan doa, kuatkan iman kita dengan tawakal kepada Allah. Dan jangan putus asa, sebab syaitan, iblis saja yang nak supaya kita putus asa. Memang kita nampak hari ni, memang kita memang itulah realiti yang kita tengok hari ni, betapa tertekannya sebahagian rakyat dan juga mereka rakyat marhin dan juga orang-orang ramai disebabkan bisnes mereka tergendala. Ada yang terpaksa dibuang kerja. Ya, kita semua ada masalah yang masing-masing kita diciptakan oleh Allah dengan laqad khalaqnal insana fi kabad. So Allah Taala ciptakan kita dalam keadaan kabadin, yakni masyaqqah, adanya kesusahan. So daripada kita keluar daripada perut ibu kita tu pun kita dah susah kan, kita dah nak keluar tu pun ibu kita susah, kita susah. Kemudian memang itulah fitrahnya, memang itulah ujian Allah Ta'ala. Memang kita akan ada benda yang kita susah. Walaupun kita diberikan keluasan dari satu sudut, tapi Allah akan bagi kita susah juga ada dalam certain tempat untuk uji kita. So memang kita tak boleh, sebab itu kenapa kita jangan anggap itulah ujian yang paling besar dalam hidup kita.
Sebab tu kenapa ada orang tanya kan, macam mana kita, sebab kita terlampau menganggap musibah yang kita menimpa kita tu adalah paling besar sekali. Kita anggap macam kita lah yang paling teruk sekali. Kita terlupa tau, kita tak tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Kita terlupa nak tengok orang yang lebih kurang daripada kita, orang yang bawah daripada kita. Kita terlupa nak tengok saudara-saudara kita yang ada di Somalia, yang ada di Afrika, yang ada di mana lagi? Di Myanmar, yang ada di tempat-tempat yang bergolak, yang tak ada keamanan, yang tak ada makan pun ada. Sebab tu bila anak-anak 4 tahun anak-anak bila dia makan tu, kadang-kadang bila makan tu dia nak makan lagi, dia dah kenyang tapi dia macam nak makan lagi, dia dah kenyang, so dia baca bismillah apa, tapi budak kan dia nak main dengan makanan, dia nak main-main. Kadang-kadang 4 tahun tu dah cerdik dah, yang 3 tahun silap, yang nak masuk 3 tahun, dia main-main siap makan kan. Dia makan tu dia macam nak dibuang kan, dia buang makanan. Lepas tu apa yang kita buat? ambil apa? Phone ni kan. So kita pergi ambil kat phone ni, kita buat apa? Sebab sekarang ni mudah je. Kita type je, kita akan jumpa. Dulu susah lah kan. Dulu susah kita nak apa? Nak tunjuk dekat budak-budak ni. So nak type dekat Google tu, cari dekat image tu. So kita type contohnya Somalia Kids ke apa. So kita tunjuk dekat dia, tengok ni budak. Tengok budak ni. Tunjuk kat dia. Tunjuk dekat dia gambar budak-budak yang dekat Somalia semua yang kurus, yang tak ada makan tu. So baru dia orang nampak lah. Kena buat macam tu lah zaman sekarang, budak sekarang kan. Sebab dia macam, dia anggap macam dia lah, kita orang mak ayah kita dulu mungkin dia orang pernah rasa kesusahan. Zaman Jepun dulu ke apa, untuk nenek kita pernah rasa zaman kesusahan, makan pun ubi kayu je kan. Tu pun dia orang bersyukur. Kita sekarang ni makan dengan mewah sekali. Makan dengan macam-macam. Bukan setakat makan tu sampai tahap kita kadang-kadang tu sampai kita belim pula makanan. Dah tak ada rasa bersyukur tu. Maksudnya sampai kita kan sekarang ni terlampau mewah kan, nikmat terlampau banyak. Makanan tu siap hias-hias lagi. Makan dekat hotel lah apa hias-hias. Kemudian boleh lagi dia belagak tu, dia tak bersyukur tu. Makanan tu dah sedap sebenarnya tapi dia kata kurang manis. Gini. Itu orang zaman sekarang. Dia terlampau mewah. Tapi kalau kita tengok balik orang-orang macam tadi kita tunjuk kan, kita tunjuk je kat anak-anak. Baru walaupun dia 3 tahun, 4 tahun, kan? Kita tunjuk dekat dia. Tengok ni. Budak-budak ni, tengok ni. Budak-budak ni tak ada makanan. So tengok, tak ada makanan. Kesian tak? Kesian. Last sekali dia tak mau. Dia makan pun dia tak mau buang dah. Dia makan pun dia hati-hati. Tapi kadang-kadang lupa kan, manusia lupa. Budak-budak lagi lupa. Dia lupa, dia buat balik. Tapi kena ingatkan balik. Macam itulah kita dengan masyarakat macam itulah manusia kan. Dalam dakwah macam itulah. Macam kita didik anak kita. Kadang-kadang dia lupa nak baca bismillah. Kita ingat kan. Macam itulah. Kadang-kadang kita dah pesan makan tangan kanan, dia tukar makan tangan kiri juga. Budak kan. Tapi kita kena didik. Macam itulah sebenarnya kesabaran bila kita berdakwah ni akan ada. Lupa dan sebagainya. Macam itulah perumpamaan. Kita nak bagi tahu di sini, masyarakat kita terlampau mewah. Bila terlampau mewah, kita tak nampak tau. Kita tak nampak. Bila kita kena tekanan sikit, kita nampak seakan itulah paling teruk sekali. Sedangkan kita tak tengok pada orang yang lebih bawah dan lebih rendah pada kita. Orang yang tak ada makanan. Bayangkan, dekat Somalia tadi, dekat yang tak ada makanan. Di Yaman, yang masih lagi dalam pasca peperangan. Bukan senang. Kita ni masih lagi ada keamanan, masih lagi kita boleh makan. Walaupun kita pandemik ni tak boleh keluar daerah je pun, tak boleh keluar negeri je pun, kita dah merungut teruk. Macam seakan-akan macam kita ni dah macam tak boleh buat apa langsung. Walhal masih still lagi boleh keluar rumah. Bukan tak boleh keluar rumah, boleh lagi. Nak naik basikal pun boleh. Basikal ratus-ratus ribu pun ada. Tapi kita tengok kan. Sebab apa? Sebab kita dah terlampau dididik dengan, kita terlampau hidup dengan mewah sampai kita tak nampak apa kesusahan. Kita tak nampak apa nilai kesusahan, dan kita tak nampak, kita anggap kesusahan yang kita dapat tu adalah segala-galanya susah. Belum lagi kita nak bandingkan kesusahan, ujian, mihnah, tribulasi yang menimpa nabi-nabi dan rasul. Lagilah kita takkan
Kalau kita tahu macam mana nabi-nabi, macam mana rasul-rasul dulu susah menyampaikan dakwah, tekanan yang mereka kena dan sebagainya, lagilah kita takkan rasa nak macam terlampau stres dan sebagainya. Sebab tu kenapa kita kena sedar diri. Bukan kita seorang saja yang ada masalah, semua orang. Semua manusia ada masalah. So kita kena sebab tu Nabi SAW suruh kita tengok orang yang berada di bawah. Jangan tengok orang yang atas kita di atas kita. Tengok orang yang kurang daripada kita. Sebab bila kita tengok orang yang lebih atas daripada kita, yang lebih berbanding kita, so kita takkan rasa cukup dan takkan rasa bersyukur. Tapi bila kita tengok orang yang berada di bawah kita, orang yang lebih susah, aku alhamdulillah lah. Walau mau pakai kereta Proton je pun alhamdulillah lah, boleh apa? Boleh bawa anak bini aku, boleh bawa, walaupun aku pakai kereta Proton, walaupun orang tu pakai kereta apa ke, pakai kereta BMW ke, pakai kereta mewah ke apa, tapi Allah Ta'ala uji dia dengan sekian-sekian. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku, walaupun kereta yang cabuk ni, alhamdulillah boleh jalan. Macam tu kan? Tengok lagi ada orang yang tak ada kereta, langsung tak ada kereta, yang bawa anak. Kadang-kadang kita jalan, kita tengok ada yang bawa basikal dia anak dia. Kita kena syukur. Kan? Kena syukur. Kan? Ada yang jalan kaki je, jalan kaki bawa gendong anak. Tak ada kereta, motor pun tak ada. Basikal cabuk, basikal tua, basikal zaman Jepun. Tapi kalau tanya dia bersyukur, dia kata alhamdulillah. Orang macam tu kan. Dia bawa basikal, dia bersyukur lagi. Dia kata ada orang tak ada basikal, jalan kaki. Subhanallah. Kita kan, tengok orang pakai kereta ni, Kita tak pernah nak tengok orang yang bawah daripada kita. Dan sebab tu kalau kita tengok balik, media sosial, media zaman sekarang ni, dia tak membantu kita untuk bersyukur. Anda cakap terang-terang, tak bantu. Sebab kalau kita buka Instagram ke apa, orang akan tayang apa? Orang akan tayang kemewahan, orang akan tayang dia punya kemewahan dunia, rumah besar, kereta besar semua, bla 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 besar, semua benda yang mewah, benda yang ni. Dia menyebabkan orang tak rasa bersyukur. Orang rasa macam nak lagi. Dia rasa tak cukup. Jadi sebab itulah kita dah sebut sebelum ni, kataan Nabi Isa alaihi salam, perumpamaan yang Nabi Isa bagi orang yang menuntut dunia, orang yang nak cari dunia ni. Inna talibad dunya kamathali syaribi ma'il bahari. Kullama izdada syurbatan izdada atshan hatta taqtulahu atau hatta yaqtulah. Perumpamaan orang yang mencari dunia, orang yang menuntut dunia, orang yang obses dengan dunia adalah seperti orang yang minum air laut. Makin dia minum, makin dia dahaga. Makin minum, makin haus. Bukan makin minum, makin cukup. Makin minum, makin haus. Dia duduk minum, tak kenyang, tak hilang haus. Kullama izdada atshan, kullama izdada syurbatan izdada atshan. Setiap kali dia minum, makin bertambah haus. Hatta yaqtulah, sampailah mati. Sampailah ia minum, disebabkan dia minum tu menyebabkan dia terbunuh, menyebabkan dia mati. Minum air laut mati banyak sangat, tak cukup. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu kenapa balik pada ayat-ayat tadi, Allahu latifun bi'ibadihi. So kat mana makna yang kita istimbat daripada nama Allah Latif? Makna kelembutan Allah. So kita tengok macam mana Allah urusan dia, kehalusan dan kelembutan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Bagaimana Allah urus tadbir urusan kita dengan penuh halus, dengan penuh kelembutan. Khususnya kita yang ada di Malaysia, katakan. Kehalusan dan kelembutan Allah tu macam mana? Allah Ta'ala bagi kita aman. Walaupun kita ada masalah, walaupun ada masalah macam-macam, tapi kita masih lagi boleh berada dalam keamanan. Kita masih lagi boleh beribadat. Kita masih lagi boleh makan dan minum. Kita masih lagi berpegang dengan ajaran Islam. Walaupun kita tahu dugaan dan cabaran yang ada sekarang ni macam-macam. Sebab itu kita kena bersyukur. Sebab itu kita kata Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'. So kita kena balik pada sifat dan nama Allah Al-Latif, yang maha halus, yang maha lembut tadi.
macam mana dia memberikan kepada kita nikmat dan dia menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang lebih buruk, nak dibandingkan dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada orang lain. Tu pun bagi orang lain yang kena ujian, dan macam kita tunjuk di Somalia apa semua tadi, di orang yang tak ada makanan dan sebagainya, orang yang miskin, dia orang still bersyukur tau. Kena banding dengan syukur dia orang dengan kita ni, patutnya kita kena lebih banyak bersyukur, tapi dia orang lebih banyak bersyukur kadang-kadang. Orang yang susah ni kadang-kadang lebih bersyukur. Tapi tak nafikan juga ada orang-orang yang kaya juga bersyukur. Sebab itu dia orang bantu orang lain. Dia orang bantu untuk menyebarkan agama Allah dengan duit ringgit mereka. Itu syukur. Kita itu yang kita nak. Kalau kaya, dia bantu orang-orang yang memerlukan. Dia bantu agama Allah dengan kekayaan yang dia ada. Tapi berapa ramai orang yang dia kononnya niat nak mencari kekayaan, tetapi akhir sekali dia tumpas. Dia bukan nak membantu agama Allah, tapi hanya semata-mata nak memuaskan hawa nafsunya. Itu kita takut tu. Sebab itu kita pun tak tahu kalau Allah tak, kita kan, seorang orang dia datang nak bagi semua, dia kata nak bagi semua orang jadi kaya. Mustahil. Sebab Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki ni. So kalau kita kata nak bagi semua orang jadi kaya, takkan boleh, sebab dia bertentangan dengan hikmah Allah. Bertentangan dengan perbuatan Allah, sebab Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki. So kita tak boleh kata saya akan bagi kamu semua jadi kaya, semua jadi kaya. Tak boleh. Kok mana pun akan ada orang kaya, akan ada orang miskin. Kalau tak, orang kaya, kalau cuba kita bayangkan kalau semua orang kaya. Tak boleh nak hidup. Semua orang kaya, tak ada kerja. Tak adalah orang nak kerja kutip sampah, tak adalah orang nak kerja apa lagi. Nak mengajar, tak ada. Semua kaya, cukup. Tak ada nak sapu sampah ke apa, tak ada. Kerjaan pun tak ada. Dah masing-masing kaya. Kan? Sebab tu Allah jadikan ada kaya, ada miskin, ada fakir. Sebab apa? Sebab saling melengkap. Orang yang kaya, dia berhajat kepada orang yang miskin untuk dimanfaatkan harta benda dia. Orang yang miskin, dia berhajatkan kepada orang kaya untuk dia dibantu. Sebab adanya zakat, adanya sedekah. Sebab tu kita kata kita kena faham. Itulah kehalusan perbuatan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala tak jadikan semua orang kaya. So kadang-kadang kan kita dengar penceramah yang bisnes tadi tu, motivator, talk dia orang tu. Suruh talk ke apa benda, talk ke apa benda kan. Macam-macam yang talk yang dia orang buat tu. Kadang-kadang melampau tau. Melampau sampai tahap macam seakan-akan dia pegang kekayaan tu tau. Macam dia kena macam kena bergantung dekat dia. Itu yang berlaku. MLM dan sebagainya. Kemudian kataan dia tu memang menunjukkan keangkuhan. Kita tengok dia bagi orang yang ada sedikit ilmu lah. Bila tengok orang cakap macam tu, kita terus gambarkan macam Qarun tau. Macam bukan Qarun. Macam Qarun yang Allah Ta'ala tenggelamkan dengan harta benda dia. Sebab dia bangga diri dan dia sombong. Dan dia beranggapan bahawasanya kekayaan dia tu datang daripada hasil titik peluh dia semata-mata. Sebab apa? Sebab itu kita kata kenapa kita kena faham nama-nama Allah yang maha indah, yang maha tinggi. Antaranya Al-Latif. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut, contohnya macam kita baca ayat tadi berkenaan dengan rezeki, macam mana kehalusan, macam mana Allah Ta'ala urus takbir rezeki hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, walau sebesar mana. Ana pernah tengok. So ana bagi contoh macam mana kita nak tadabbur makna nama Allah Al-Latif ni. Baik. Ana bagi satu contoh tadabbur yang kita boleh praktikkan. Dia kadang-kadang benda ni disebabkan oleh kita sibukkan dengan ilmu. Maksudnya dia akan bantu kita tau. Bila apa saja perkara kita akan tengok dengan pandangan ilmu. Baik. Ana teringat bila ana baca ayat ni, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Kemudian ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Innallaha kana latifan khabira. Semua yang tadi kita baca tadi lah. Innallaha latifun khabir. Semua ni. Ana teringat waktu kita bagi anak kita makan. Makan kat luar rumah lah. Tak salah nak bagi makan macam krepek ataupun snack atau krepek. Dia makan. So dia makan. So budak-budak makan ni confirm lah kan tumpah kan. Confirm lah akan
kita kata comot dan juga akan tumpah sikit kan. So kita tak boleh nak apa, kita kata tak boleh nak perfect lah, kita nak kata jangan tumpah, tak tumpah walaupun sikit susah. Itu kita macam zalim lah kan, sebab dia budak je kan. Kita yang tua ni pun kalau makan krepek akan ada juga jatuh kan. Kan? Jadi kita dah cakap jangan makan tu hati-hati, jangan tumpah. Sebab kita nak ajar dia orang makan jangan gelojoh, makan jangan ni kan. So dia orang makan dekat luar rumah. Adalah jatuh, ada jatuh. Tapi kita tak marah pun, memang jatuh kan. Nampak macam mana? Jatuh. Tapi lepas jatuh tu, subhanallah, anda ternampak apa? Jatuh, semut datang, dia hurung terus. Semut banyak, semut. Hurung yang serpihan. So dibawa, anda tengok tu, terus anda tak ingat dah, anda tak tengok dah pada anak anda tadi. Macam tertumpu pada semut tadi. Semut yang kecil, makanan yang jatuh, yang anak kita makan tadi, jatuh sikit. Datang Allah Ta'ala datangkan semut, yang tentera semut lah banyak, dihurung makanan. Kita pun tengok, oh subhanallah. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di langit. Itu ayat yang first anda ingat. Bila anda tengok semut tu hurung, macam mana kita tengok? Kita subhanallah. Siapa yang bagi rezeki kat dia orang tu? Siapa yang bagi rezeki yang tumpah makanan anak-anak kita tu, kemudian semut dapat makan? Siapa bagi? Allah Ta'ala. Allah kata, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi, melainkan apa? Allah Ta'ala jamin rezekinya. Subhanallah. Allahu latifun bi'ibadihi. So kalau itu semut dapat rezeki, orang makan tu dapat rezeki. So kenapa kita terlampau stres fikir tentang rezeki kita? Kita dah sebut tadi, rezeki kita ni akan datang macam mati. Tak payah kita terlampau stres. Rezeki apa lagi? Tentang apa lagi? Ajal. Tentang jodoh. Jangan stres sangat. Allah akan datang juga. Kita kena usaha kan. Orang sekarang ni stres jodoh lah apa. Kena usaha dengan cara yang halal, dengan cara yang betul, dengan cara yang syar'i. Tapi jangan terlampau stres. Semua tu dah ditulis kan. Sebab tu dia kata ajalihi wa rizqihi syaqiyyin aw sa'id. Ditulis. Cuma kita kena usahalah. Cuma usaha jangan sampai melampau-lampau macam orang buat maksiat apa semua tadi. Dan kita jangan terlampau tertekan dengan benda-benda yang kita kata Allah Ta'ala dah jamin, dah tertulis. Cuma kita nak kena buat usaha dengan cara yang betul. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi disebutkan tentang rezeki. So Nabi dah bagi tahu tentang kita ni, kalau kita sebelum kita mati, Allah Ta'ala akan lengkapkan rezeki kita. So sampai kita mati tu, sebelum kita nak mati, Allah akan lengkapkan rezeki kita. So kita jangan risau. Yang mana yang kita tak dapat sebelum tu akan dapat kalau Allah Ta'ala dah tentukan dia adalah kita akan dapat waktu tu. Kalau tak akan dapat waktu ni, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik di akhirat. Dah Allah Ta'ala tetapkan semua. Tapi Nabi SAW tak suruh kita, tak perintahkan kita untuk fikir tentang rezeki. Nabi tak kata tafakkaru fi arzaqikum. Fikirlah kalian pada rezeki kalian. Tak, Nabi tak suruh. Nabi suruh apa? Ajmilu fit talab. Ajmilu fit talab. Perindahkan, perelokkan, perbaikilah cara kalian mencari rezeki. At-talab. Cara kalian mencari rezeki. Tengok Nabi bagi tahu. Nabi tak suruh kita pening fikir tentang rezeki. Ajmilu fit talab. Perbaikilah, perelokkanlah, indahkanlah cara kamu mencari rezeki. Cari yang halal, cari yang baik, cara yang halal. Bukannya kita duk fikir tentang banyak rezeki mana aku tak dapat ni, rezeki ni gini. Kita duk fikir hari-hari. Yang tu yang menyebabkan kita stres. Yang tu menyebabkan kita sampai anxiety sebahagian orang. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Saya rasa tak ada soalan. Baik, jadi itulah berkenaan dengan nama Allah Al-Latif. Baik. So, kita nama Allah kita dah sebut Ar-Rafiq, Al-Latif, dengan satu lagi Ar-Rabb dah kita dah kan. InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan bincang, kita akan masuk nama yang barulah. Kita akan masuk nama yang baru. InsyaAllah kita akan baik, ada soalan.
Wa iyyakum, wa iyyakum. Ya. Barakallahu fiikum. Baik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.